nombor 11. Okey, soalan nombor 11 kita baca dulu. Okey, arahan. Okey, so kita baca arahan terlebih dahulu. Apa yang nak ialah dia kata Encik Adam membeli 11 membeli X beras. X ni untuk beras A. Okey. Dan Y pula. Okey. Y pula untuk beras B. Okey, kena ingat sebab dia bagi dah pemboleh upah kat kita situ deh. Semasa perintah kawalan pergerakan, pembelian beras adalah berdasarkan syarat-syarat berikut. Okey, dia kata jumlah. Okey, sekarang ni jumlah. Bila sebut jumlah, pelajar dah lepas lalu. Jumlah kedua-dua jenis beras. Maksudnya, yang dimaksudkan jumlah adalah untuk X dan Y. Okey, ni maksud jumlah. Okey. Beras tersebut selebih-lebihnya 250 unit. Selebih-lebihnya. Jadi pelajar tahu selebih-lebihnya maksudnya dia jadi paling lebih 250. Sekat tu dah. Sekat 250. 249 boleh? Boleh. Kalau 249 boleh. Sebab dia paling lebih dia adalah 250 sahaja. Jadi kalau 251 tak boleh lah. Sebab paling lebih dia 250 sahaja. Jadi kita tahu dah bahawa di situ kita dapat membentuk satu ketaksamaan iaitu X tambah Y mestilah selebih-lebihnya sekat 250 sahaja. Gitu. Okey. Seterusnya nombor 2. Dia kata bilangan jenis B. Okey, jenis B pelajar tulis lalu. Jenis B ni untuk apa? Jenis B ni untuk B untuk Y. So, pemboleh upah Y lah tulis situ. Okey. Sekurang-kurangnya. Okey, sekurang-kurangnya maksudnya paling sikit. Paling sikit berapa? Okey. Sekurang-kurangnya 2 kali ganda bilangan beras A. Maksudnya kat sini adalah A ni X. 2 kali ganda dari X. Maksud sekurang-kurangnya pula adalah mesti bawa pitih. Contoh, awak kena bawa duit sekurang-kurangnya RM4 sehari. Okey. Boleh dah nak bawa RM3.9. Sekurang-kurangnya RM4. Maka RM3.9 tak boleh. Kalau RM4 boleh. Sekurang-kurangnya RM4. RM4 boleh. Sebab paling kurang RM4. Gitu. Maksudnya kalau RM4 boleh. Jadi simbol dia mestilah lebih. Gitu deh. Sekurang-kurangnya. Jadi kita dapat membentuk satu ketaksamaan lain pula adalah Y. Okey, jenis beras B Y. Sekurang-kurangnya 2 kali ganda beras A. Gitu. So dapatlah 2 ketaksamaan. Seterusnya kita pergi kepada soalan. Dia kata tulis 2 ketaksamaan. So siaplah kita tulis di ruangan jawapan di belakang ni. Sinilah tulis di ruangan jawapan. Mana? Di sini ruangan jawapan kita ni. Sini. Iaitu, gapo soalan mula-mula saat ni adalah X tambah Y selebih-lebihnya 250 dan Y. Okey, sekurang-kurangnya 2 kali ganda beras A. Gitu. 2 ketaksamaan. Okey, kita baca lagi soalan. Dia kata, selain dari X lebih besar dari kosong dan Y lebih besar dari kosong. Dan kita tahu, kalau ni paksi Y, kalau lebih besar maksudnya dilorek di kanan. Sebab paksi Y tegak kan. Dan untuk paksi X pula, okey, kalau lebih besar maksud dilorek di atas lah. Di atas paksi X. Gini. Untuk hak ni pula, untuk hak X campur Y ni pula, mesti kena alih kat ni dulu. Okey, bila alih kat tu, jadi X tu jadi negatif lah. Duduk belakang boleh, duduk depan boleh. Okey. Dan Y, simbol lebih kurang. Maksudnya kalau dia nyengging kat mana-mana pun, bila simbol dia kurang gini. Okey. Bila simbol dia kurang ni. Okey. Simbol ni maksudnya, kalau garis nyengging kat ni, kalau kurang, mesti dia lorek bawah ni. Kalau dia nyengging kat ni, mesti lorek kat ni. Sebab kurang kan. Tu untuk hak tu. Untuk hak
soal lagi ni. Untuk lebih besar ni, mesti lorek kat mana? Lebih besar maksudnya kalau nyangging kot ni mesti lorek kot atas. Kalau nyangging kot ni pun mesti lorek kot atas. Tu maksud lebih besar. Okey, so kita tengok. Kita bentuk graf terlebih dahulu. Okey, so kita pergi kepada bentuk graf. Okey, kita tahu dah saat ni. Bahawa hak ni so. Kita nak lukis. Lepas tu kat lukis hak ni pula. Dan lukis hak ni. 3 kali. Boleh. Pak situ. Okey. So kita bermula dengan. Okey, Pak C dulu. Okey, Pak C kita tengok paling banyak sekali adalah 250. Okey, so Pak C dia cikgu suka ambil. Okey, cikgu suka ambil hak C ni. Okey, hak C ni. Ni adalah Pak C untuk X. Okey, dan ini Pak C untuk Y. Untuk belok. Tak apalah. Okey, so okey. Setiap 2 cm. Okey, setiap 2 cm. Sini start 50. Sebab kita nak width dengan 200,5. Ini pun sama. Biasanya sama. X dengan Y. Okey. So, cikgu ada syarat dia. Tadi cikgu kata untuk buat hak ni kena alih sini deh. Kena alih sini dia akan jadi negatif X lah. Duduk belakang. X ni positif. So, bila alih jadi negatif. Jadi, kita buat petok siap-siap. Okey. Untuk hak ni dulu. Untuk persamaan mula-mula ni. Okey. Untuk persamaan mula-mula ni. Okey. Kita ni nak guna persamaan ni dulu. Nak buat persamaan ni dulu. Okey. Sampai sini. Maka, kita gunakan X dengan Y. Okey. Kita guna nilai hak mana ada X. Kita ambil. Tak kisah kita nak ambil mana-mana pun antara ni. X. Okey. Cikgu nak ambil 50 dulu. Dengan 150. Okey. Jadi kita pun tengok. Okey. Bila kita ganti. Dia akan jadi. Gini. Okey. Okey. So. Bila X tu kita ganti dengan 50. Okey, X kita ganti dengan 50. Maka nilai Y dia adalah 250. Tolak 50 lah sebab X kita ganti dengan 50 dulu. Maka Y jadi 200. Okey. So 200 sini. Okey, seterusnya kita gantikan dengan 150. Jadi, maknanya mula-mula ni. Yang kedua ni. Okey, yang kedua adalah 250 tolak 150. Maka jawapan dia adalah 100. Maka 100 sini. Maka kita tahu dah, kita akan plot graf kita adalah 50 dengan 200, 50 sini dengan 200 sini. Okey, dan soal lagi 150 dengan 100. 150 partner dia 100. Okey, so jujuk manja gini graf dia. Sambung dengan pembaris lah, jangan guna apa cikgu. Okey, so inilah graf Y lebih kecil atau sama dengan 250 tolak X. Okey, seterusnya kita buat graf yang kedua. Okey, untuk yang kedua. Okey, hak ni pula. Hak ni X, supaya kita buat jadual juga. Okey, Y. Untuk hak ni pula. Untuk hak ni. Untuk hak ni pula. Untuk ketaksamaan hak ni pula. Okey, so kita gunakan berapa? Nak gunakan 50 juga. Contohlah 50 dengan 200. 200 tak boleh, 50 dengan 100 cikgu guna. Okey, so kita ganti. Y sama dengan 2X. Jadi kalau X ni kita ganti dengan 50. Okey. Kalau X ni kita ganti dengan 50. Mana kita ganti dengan 50 X. So 2 darab 50. Maka jawapan dia boleh 100.
maka 100 lah sini. Kan ni kita ganti dengan 100 pula. Y kita gantikan dengan 100, maka 2 darab 100 jadi 200. Okey, maka kita plot graf kita adalah 50 dengan 100. So lagi 100 dengan 200. 100 dengan 200. Okey, so ni graf kita untuk ni. Belok belakang. Okey, so graf kita yang bertajuk adalah Y lebih besar dari 2X. Okey, so dia tengok kita lorek tak ni dia. Kita lorek. Kalau orange ni, kalau lebih kecil, dia lorek ke bawah. Kalau hijau ni lebih besar, lorek ke atas. Jadi kita tahu dah. Graf ni, orange ni, sebab dia simbol lebih kecil, maka kita lorek ke bawah. Dia, kita lorek ke bawah. Kita lorek ke bawah. Okey, kita lorek ke bawah. Okey. Okey. Seterusnya, paksi Y tadi dia kata Y lebih besar daripada sama dengan kosong, X pun lebih besar atau sama dengan kosong dia. Okey, hak ni paksi Y lebih besar pada kosong, lorek ke kanan dia. Seterusnya, untuk hak biru ni pula simbol lebih besar. Bila lebih besar maka lorek ke atas. Maka kalau kita perhatikan, ni kawasan dia. Hak ada belakang, maka kita lorek lah sini lah. Kita pun lorek lah kawasan ni. Maka ni lah kawasan lorek kita. Ni lorek molek dah, lorek dengan pembaris. Saya galakkan pelajar guna pembaris untuk lorek kawasan. Lagu mana nak guna pembaris? Okey, guna pembaris. Biar kemah. Dia suruh ada tanda huruf apa-apa tak bila lorek. Biasanya dia akan sebut. Contoh dia akan sebut sini. Dia kata tandakan R sebagai tempat lorek. Jadi kalau dia kata gitu, maka awak kena tulis sini. Awak kena tulis tempat lorek tu. Lorek dah tulis pula R situ. Contoh dia kalau dia goyak. Kata apa pun tak apa. Tak payah tanda apa pun tak apa. Pakai lorek sahaja. So, tu sahaja jawapan dia dah.